Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin. Pertamanya, niat tatkala awal membasuh satu suku daripada mukanya, yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya, dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya, dan tiada dipadakan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka. Jadi malam ni kita sambung bab wuduk, rukun yang pertama niat. Niat tatkala awal membasuh sebahagian daripada muka, itu satu suku daripada muka. Yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya, dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Bukanlah makna niat kita kena ingat dalam hati yang kita nak ambil wuduk sampai semua muka basuh. Tidak. Yang wajibnya air sampai di muka, di situlah kita sertakan niat. Mana kita hadirkan dalam hati yang kita basuh itu adalah basuh muka kerana wuduk. Itu niat. Bukan nak sebut masa air sampai, hati ingat yang kita basuh muka ni adalah kerana kita mengambil wuduk. Anggota yang wajib dibasuh yang pertama adalah muka. Jadi basuh muka itu permulaan kerja bagi wuduk, dan niat mesti duduk di permulaan kerja. Niat tempatnya di mula kerja apa yang kita buat. Sembahyang mula kerja takbiratul ihram, sebab tu dalam takbiratul ihram kan. Jadi wuduk, mula kita buat kerja wuduk basuh muka. Maka sebab tu air sampai mula-mula ke muka, di situlah tempat niat. Bukan nak sebut saja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Bukan sebut dalam hati. Kita hadirkan dalam hati yang kita basuh muka itu adalah wuduk. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala memadai. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi air sampai ke muka, ini aku mengangkat hadas yang kecil, ataupun ini aku mengambil wuduk memadai. Tak payah nak sebut. Sopa kat sembahyang pun Allahu Akbar, dalam hati ada saja aku sembahyang fardu isya, pasal ta'arud ain, selesai kan. Tak payah sebut saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat. Itu yang susah. Pasal sebut satu-satu tu yang bergulung tangan. Allah Akbar, siksa. Cuba kalau hadirkan saja kan Allahu Akbar, dah beres. Bukan nak sebut. Ada yang 3 tu. Saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang qasar. Fardu tu ta'arud, mengatakan sembahyang itu fardu, mesti buat, tak buat berdosa. Ta'yin maghrib, sembahyang tu waktu maghrib, ta'yin. Sembahyang apa yang kita buat tu ta'yin, mengingatkan dia fardu sebab bukan sunat. Sebab yang fardu tak boleh kata sunat. Dan sembahyang kita buat dengan sengaja. Itu dalam rukun dalam niat. Niat dalam takbiratul ihram, nanti kita akan baca dalam bab sembahyang. Itulah wuduk. Syarat wuduk, rukun yang pertama niat. Niat tadi tempatnya dalam basuhan yang pertama adalah muka. Mana kerja yang pertama kita kena buat wuduk ialah membasuh muka. Niat tempatnya mula basuh muka. Jadi mana saja air tu sampai ke muka, di situlah tempat niat. Kalau air sampai dekat dahi, kita tak niat lagi. Air dah sampai dekat dagu baru kita niat. Yang ini yang terbasuh, yang ini tak terbasuh. Sebab tak ada niat. Masa air kita sapu sini tak ingat ambil wuduk, dah sampai sini baru ingat ambil wuduk. Yang sini pakai, basuhlah yang sini balik semula. Yang sini dah terbasuh, pakai. Boleh? Itu niat, bukan kata-kata hati. Kasad di dalam hati, niat sengaja di dalam hati. Ada sengaja yang kita buat itu, basuhan itu kerana wuduk. Tatkala kita basuh air ke muka,
Begitu juga mandi. Kalau air kena badan, kita ingat ni mandi wajib. Tak sebut dalam hati, ingat mandi wajib. Terangkatlah semua hadas. Kalau ingat mandi sunat jemaat tadi kan, air kena badan, mandi sunat nak pergi sembahyang jemaat. Bukan sebut masa air sembah itu, ingat ni mandi ni kan sunat nak pergi sembahyang jemaat. Kita ingat mandi tu kerana sunat jemaat. Sunat nak pergi sembahyang jemaat mandi, bukan sunat hari jemaat. Sunat mandi kerana nak sembahyang jemaat. Kalau raya, sunat mandi memang kerana hari raya. Itu beza sunat mandi raya dengan mandi jemaat. Setiap amal yang banyak boleh persamaan itu mesti ada niat. Mandi kerana apa? Sunat mandi kerana lepas memandikan orang mati. Kita lepas mandikan orang mati, sunat pula mandi. Jadi bila kita mandi, air kena badan, ingat mandi tu kenapa? Oh, mandi sunat, tadi aku dah mandikan orang mati. Oh, mandi tadi aku dah pitam, entah macam mana ke terlampau pengsan, sedar pada pengsan. Mandi sunat, sembuh daripada pengsan. Boleh. Jadi niat tu nak membezakan di antara amal yang serupa, mandinya sama. Tapi mandi kerana apa? Mandi Jumaat, mandi raya, mandi nak pergi umrah, nak melontar jumrah, mandi kerana nak ihram. Wah, berapa banyak mandi kerja haji kan? Boleh. Jadi ambil uduk begitulah. Hari hujan, ya. Tengah dalam hujan tu kita niat uduk, dah basuh je muka, ratakanlah ya. Tapi yang sebelum kita niat tu air hujan kena tak angkat hadas. Yang kita niat tadi, bila kita niat air yang kena, yang itulah basuhan bersama dengan yang serta kita niat tadi. Duduk dalam hujan lebat. Nak ambil uduk sekali, niat saja aku beruduk. Air yang kita niat serta dengan yang kena kat muka serta dengan niat, air itulah basuhan muka untuk uduk. Yang sebelum tu bukan. Hujan payah, rumah masing-masing ada shower kan. Rumah Bilal pun ada shower, takkan rumah tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan lebih dulu duduk rumah batu ada Bilal. Bilal berapa bulannya. Mula-mula pasang shower tak laju, daripada tangki tak kuat. Boleh? Tu dia. Tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Maknanya bukan hadir hati udu sampai semua basuh muka. Tak. Mula sampai saja. Bersalahan dengan tayamum. Tayamum daripada tepuk debu terkekal sampai ke muka. Yang kita buat kerja tu adalah tayamum. Sebab tayamum ni debu tak sama dengan air kan. Rata dia pun tak sama dengan air kan. Air rata semua. Tayamum celah-celah ni tak masuk. Adalah hikmahnya tu. Tayamum kena kekal niat tayamum sehingga daripada tepuk sampai sapu muka. Tepuk debu tu dah ingat tepuk tu kenapa. Kalau tak ada niat nanti tepuk kerana nak main debu kan? Jadi mula-mula tepuk tu ingat kerana tayamum, kekalkan niat sampai sapu ke muka. Dan tiada wajib dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Dan tiada dipadakan, mana tidak mencukupi. Tiada dipadakan makna tak cukup. Menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka. Maknanya niat tak cukup, tak boleh dipakai, tidak memadai. Yang kita basuh sebelum basuh muka tu kita letak niat, tak cukup. Maknanya masa kita berkumur tu nak niat, tak jadi. Sebab berkumur bukan basuh muka. Kata, masa kita basuh tangan tu kita niat, tak memadai, tak cukup. Mestilah basuh muka. Sebab Quran sebut fa iza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum, asalnya apabila kamu berdiri untuk sembahyang maka hendaklah basuh muka. Sebab itulah niatnya mesti dibasuh muka. Sebelum basuh muka tak boleh pakai. Sebab faghsilu wujuhakum, ini perintah yang pertama. Bila kamu nak sembahyang basuh muka, kata Allah. Sebab tu Abu Hanifah niat pun tak payah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mana dulu pun tak apa. Basuh kaki dulu ke, basuh tangan dulu ke, Abu Hanifah. Ada betul, ada sandaran semua, bukan main pendapat akal, tak ada. Fa iza kuntum ila solat basuh muka. Wow tu dan mana dulu pun tak apa.
Kalau tartib mesti pa. Fagsilu wujuhakum fa aydiyakum. Baru tartib. Dia tak gunakan pa, dia guna waw. Kalau kita belajar bahasa Arab, waw ataf dan Ja'a Zaidun wa Umarun, telah datang Zaid dan Umar, mana-mana dulu pun tak apa, sama-sama datang pun tak apa. Ja'a Zaidun wa Umarun. Kalau Ja'a Zaidun fa Umarun, telah datang oleh Zaid maka Umar. Zaid datang dulu kemudian Umar. Itu ataf pa dengan waw. Pa juga makna dan, waw juga makna dan, au juga makna dan. Ja'a Zaidun au Umarun, dan ataf dia dan. Kita satu dan aja. Arab dia pa, waw, au. Summa pun dan. Cuma dia ada susunan dia, saya dah lupa tu. Mana telah datang Zaid, kemudian datang Umar kalau pa. Tapi Zaid datang sejam kemudian baru datang pula Umar au Umarun. Beza dia. Nah, muskilah lah. Seronok sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab. Lama kalau kita faham bahasa yang kekal selama-lamanya. Bahasa lain semua habis, yang tak habis bahasa Arab kekal selama-lamanya. Bahasa surga. Seperti diniat tatkala membasuh tangan, atau tatkala berkumur-kumur, atau menghisap air pada hidung. Tak terpakai, tak memadai. Jikalau tiada terbasuh sertanya satu juzuk daripada mukanya, seperti dua bibir mulutnya. Masa dia berkumur tu, dia niat berwudu, tak memadai. Kecuali kalau masa dia berkumur tu ada bibir mulut yang terbasuh, itu memadai. Sebab bibir mulut adalah muka. Kalau dia ambil straw isap berkumur, tak memadai sebab bibir tak terbasuh, kan? Memadai kalau bibir yang terbasuh. Masa dia berkumur, dia niat wudu, memadai. Sebab ada tempat yang niat tu boleh duduk, sebab bibir dia terbasuh. Bibir adalah muka. Walaupun dia tak niat basuh muka, tapi kerana ada tempat niat terletak, niatnya terpakai. Niat tempatnya basuh muka. Sekarang dia berkumur, muka terbasuh, walaupun dia tak niat basuh muka, pakai niat. Faham tak? Dia berkumur, bukan niat basuh muka, tapi dia niat wudu. Tapi kalau bibirnya terbasuh, terpakai niat itu sebab ada muka yang terbasuh. Sebab niat mesti letak tempatnya membasuh muka. Dan dia buat kerja basuh, tak basuh muka, tapi ada muka yang terbasuh. Faham tak? Dia berkumur, bukan niat basuh muka. Sebab kita basuh muka tak perlu niat. Yang kita niat ambil wudu. Itu kat kita basuh tangan tak payah niat kan? Hanya wajib basuh aja. Jadi yang dia basuh bibir ni tadi, walaupun dia niat berkumur, bibir yang terbasuh itu dipakai. Sebab basuh muka tak payah niat. Saja aku basuh muka kerana wudu, mana ada kan? Yang kena niat saja aku wudu. Jadi tempat niat tadi basuh muka. Jadi masa dia berkumur, ada muka yang terbasuh, bibir. Maka sebab tu niatnya terpakai. Payah Tuan Badrin. Sebab tu kalau tak mengaji, tak boleh mengajar kita ni. Konon-konon aku dah ada PhD, baca Tuan Badrin tak pernah mengaji. Kelang kabut. Walaupun PhD, kecuali dia tak ada PhD pun dia mengaji kitab ini, dia bolehlah mengajar. Dia tak ada PhD tapi dia belajar kitab ni kat Tunggu, dia boleh mengajar. Boleh kan? Bukanlah nak katakan orang PhD tu alim, tapi bukan semua ilmu dia dah baca. Bila tak baca, tak mengaji, nak mengajar macam mana kan? Mana dia? Jikalau tiada terbasuh serta satu juzuk daripada mukanya, seperti dua bibir mulutnya. Dan jika terbasuh sertanya memadai dengan tiada tafsil. Tadi masa dia berkumur, tadi dia niat wudu, masa berkumur ada muka yang terbasuh, bibir mulut, memadai dengan tak ada penghuraian. Dan jika terbasuh sertanya memadai dengan tiada tafsil. Boleh ke ni baca tengok kitab balik, nak mengajak balik ni? So aku baca ni boleh tak nak ajar orang lain supaya faham balik? Boleh kan? Jadi yang kita basuh tadi, kita berkumur. Masa berkumur tadi kita niat wudu. Semasa berkumur bukan basuh muka. Tapi masa berkumur tadi ada bibir yang terbasuh, memadai dengan tiada tafsil. Tak payah hurai lagi dah. Mana niat terpakai sebab ada muka yang terbasuh.
Sebab tempat niat basuh muka. Walaupun dia tidak berniat basuh tadi adalah basuh muka, niatnya hanyalah berkumur kan, tapi muka terbasuh. Dan tafsirnya wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Huraiannya, niat terpakai, niat uduk terpakai. Cuma secara nak dihurai secara terperinci tafsir, yang bibir mulut tadi tu kena basuh balik semula. Sebab dia berkumur, dia bukan basuh muka kan. Tapi niat terpakai sebab ada niat tadi kena tempatnya. Tempatnya mana? Masa dia basuh bibir tadi adalah muka. Jadi niat dapat duduk di tempat basuh muka. Basuh mukanya tak terpakai sebab dia tidak kasat basuh tadi adalah basuh muka. Kasatnya untuk uduk. Kita walaupun tak ada niat, kita basuh muka mesti kita ingat yang kita basuh muka tu dengan sengaja, bukan terbasuh. Kalau terbasuh muka, orang sembah kita dengan air, kita nak jadikan uduk tak boleh. Daripada awal lagi, air yang orang percik ke muka kita ingat untuk ambil uduk baru pakai basuhan itu. Macam kita dalam telaga lah, kita menyelam dalam telaga. Tak? Kalau hati kita tak ingat mengatakan kita nak ambil uduk, walaupun dah kita muka dalam air, dikira tak uduk. Tapi kalau kita ingat uduk, dengan sendiri air yang dekat muka tu menjadi air basuhan muka. Kan? Kita dalam telaga niat saja aku beruduk kerana Allah Ta'ala. Bila kita niat ambil uduk mesti muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mesti kena basuh. Yang ini kita ingat, lepas niat bangun aja lah, terus pergi semayang, tak apa dah. Walaupun tak payah goyang kepala, tak payah goyang tangan. Saya dulu selalu masa di sawah tu, dah balik dah letih kan najak. Tajak 5 kati ha. Mana ada bajak-bajak dulu tahun 60 tak ada bajak, tak ada lagi, Kubota belum ada. Main tajak panjang. Kedah boleh lah ada kebau. Sekarang mana ada kebau. Pukul 6.30 baru naik sawah kan. Maghrib pukul 7. Sementara nak mandi manda tu elok-elok je habis. Jadi mandi, buang lumpur, buang rumput di badan kan, dalam tadi air besar tu. Menyelam je saja aku beruduk kan Allah Ta'ala. Bangun, ambil cukin apa terus je semayang. Tak ada kata nak ambil uduk lagi, dah cepat. Sebab kita dah dalam air dah. Dia punya tartibnya tu macam elektrik lah. Bila kita on switch, semua lampu menyala. Padahal yang current mula sampai itu menyala dulu. Tapi kerana dia laju, nampak macam serentak kan. Ini bukan dia laju, memang kita dah dalam air. Sebab tu tartibnya ada tak? Sebab wajib mesti basuh muka kan. Kita dah dalam air, sup, terus sampai ke kaki. Ada tartib. Sebab kita dah dalam air. Sebelum kita niat, air yang ada kat muka tu bukan basuhkan. Bila niat, jadi basuhan. Kalau nak 3 kali, goyang 3 kali. Jadi 3 kali. Goyang muka 3 kali, goyang tangan 3 kali. Jangan terang itu, makruh. Sebab tangan dia ada kanan, ada kiri. Dulukan kanan. Tapi kalau ambil uduk, basuh muka sebelah, makruh juga. Ambil uduk, sunat sebelah kanan kan, basuh sebelah kanan 3 kali. Lagi makruh. Sebab tangan kita mudah, dua-dua tangan untuk basuhan sekali. Maka tidak sunat mendahulukan kanan pada yang kiri, basuh muka. Tapi kalau tangan, macam mana pun sunat dahulukan kanan daripada kiri. Kolah lah, bila kita nak masuk kolah, dua-dua sekali sorong tu, makruh. Ada orang tengok ambil uduk kan, dia tengok kolah senang, sorong 2 kali, nah 3 kali dah, makruh. Gunakan kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Telinga gitu kan, basuh 3 kali gini, makruh. Sebab tangan dua-dua boleh sekali, terus je lah. Bukan maknanya semua tu kena ikut kanan dulu. Sebab ada kawan sembahyang ni kata, saya dah terbiasa Ustaz, kalau saya sujud pun macam mana pun dari kanan dulu jatuh, dia kata. Dia dah terbiasa, jenuh nak buang balik, dia kata. Kalau dia turun sujud, tangan kanan turun dulu, tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri. Dia dah mula belah kanan dulu. Ada ustaz ajar dia macam tu. Saya kata, ustaz ni dalam kitab mana dia dapat ni? Kanan dulu baru kiri. Maka jika kasat ia membasuh akan dia daripada muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Tapi masa dia berkumur itu, dia dah ada kasat. Tu kan kasat tu sengaja. Yang dia basuh tu memang sengaja nak basuh muka dan berkumur, memadailah, tak payah ulang lah. Yang tadi sengaja semata-mata nak kumur, tak? Dijadikan niat di situ. Niat terpakai sebab ada muka yang terbasuh, tapi basuhan muka tak terpakai sebab tidak ada kasat. Jadi kasat telah sengaja sebenarnya. Kasat telah niat.
menyahaja sesuatu tu lah niat. Jadi basuh muka juga ada niat, ada kasat. Tapi taklah niat yang detail macam niat uduk tadi. Dan jika ia kasat sunat juga, maka jika kasat ia membasuh akan dia daripada muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Dan jika ia kasat sunat juga, atau dikasatkan sunat, dia ingat dia basuh ini sunat, ataupun dia ingat sunat saja dan membasuh muka, dia ingat sunat dan membasuh muka, atau itlaq, ataupun semata-mata berkumur tadi, maka wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Woi, panjang pula dia cerita ni. Kalau dia berkumur tadi, dia ingat dia berkumur dan basuh muka, tak payahlah basuh yang dah kena basuh tadi. Tapi kalau dia ingat sunat saja, yang dia buat kerja tu sunat, ataupun macam mana, jika ia kasatkan sunat juga, berkumur tu dia ingat sunat, ataupun dia kasatkan perbuatan dia tadi sunat dan membasuh muka, atau itlaq, dia ingat sunat dan basuh muka, perbuatan dia sunat dan basuh muka, jadi basuh muka ikut jadi sunat, tak terpakai lah, sebab basuh muka wajib kan. Berkumur sunat, jadi dia ingat sunat, ataupun dia ingatkan sunat dan basuh muka, tak terpakai basuh muka, sebab basuh muka bukan sunat. Faham tak? Dia nak baca balik kitab ni, nak ajak balik ni, nak baca balik. Ataupun itlaq. Itlaq ni tak ada sunat, tidak apa pun tidak, berkumur saja. Dia berkumur tu tidak ingat berkumur tu sunat ke, basuh muka wajib ke, tak ada. Semata-mata berkumur, itu itlaq. Macam air mutlak, semata-mata air kan, semata-mata berkumur. Lepas tu dalam kumur tadi dia ingat, dia pasang niat uduk di situ. Jadi dia berkumur tu dia niat uduk masa dia berkumur. Jadi dalam keadaan macam ini dia wajib basuh balik muka yang tempat dia berniat tadi tu. Basuhannya tak terpakai, ya. Basuhan bibir mulut tadi tak terpakai sebab dia tak niat basuh muka, ataupun dia niat basuh muka kerana sunat, sama dengan berkumur tadi, ataupun dia semata-mata basuh saja. Dia basuh muka mesti kena ingat yang dia basuh muka tu adalah basuhan muka kerana uduk. Kalau tak ada kerana uduk, tak terpakai basuhan itu. Maka jika kasat ia membasuh akan dia, tapi kalau ada sengaja dalam hati dia basuh muka, tak, daripada membasuh muka, membasuh akan dia daripada membasuh muka. Jika dia kasat, membasuh akan dia daripada membasuh muka. Dia kasat berkumur tadi, membasuh dia tadi adalah membasuh muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Panjang betul cerita dia, masalah dia sikit je. Boleh berkumur niat ambil uduk, apakah niatnya terpakai? Tapi kalau masa dia berkumur, bibir terbasuh, niat terpakai sebab ada muka yang terbasuh, sebab niat tempatnya awal membasuh muka. Cuma apakah muka yang dah basuh tadi terpakai atau tidak, ni yang kita baca tadi. Kalau dia ingat semata-mata niat, tak terpakai. Tapi kalau dia ingat masa berkumur tu dengan basuh muka, pakailah. Itu saja yang cerita panjang-panjang tu. Kalau tak ada kasat, saja-saja berkumur je pasang niat, niat terpakai. Tapi yang ini tak terpakai sebab tak ada niat basuh muka, tak ada kasat. Nawaitul wudu'a. Ini lapas niat dia. Nawaitul wudu'a. Saja aku berwuduk. Memadai dah, tak payah fardu ke tak fardu. Nawaitul wudu'a, saja aku berwuduk. Mana air sampai ke muka, dalam hati ingat, saja aku berwuduk. Tak, yang panjangnya saja aku mengangkat hadas yang kecil untuk mengharuskan bagi sembahyang kerana Allah Ta'ala. Itu yang sampai merah bagi mata tu. Basah ni, belah dada ni dia ambil wuduk. Orang pakai kepala paip, dia tak puas semua depan kolam tu. Merecik habis basah semua. Masa dia nak masuk dalam air tu pun dah tengok, oh, sama lah sembahyang pun Allah. Jenis-jenis itulah tu. Kalau takbir Allah, kalau wuduk tak jadi, tak tui sampai 5-6 kali merah mata baru jadi. Merah mata. Saya tak mau kawan kan, nak aku tegur payah, tak tegur. Dia datang awal lah kalau ke Jumaat tu, tengok basah baju ni. Dia masuk ke masjid, orang pandang basah ni, dia ambil wuduk. Masuk tak kolah, tak boleh kat paip. Masjid ada kolah kan.
nawaitul wudu'a ataupun nawaitu fardal wudu'i boleh. Tadi wudu'a, yang ni fardal wudu'i pula. Itu nahu punya kerja tu, saya cerita lah, panjang je lah. Pasal fardu tu jadi wudu'i, fardal wudu'i, fardu wudu'. Fardu tu perkataan bersandar, wudu' tempat bersandar perkataan fardu. Mudhaf ilaih kalau kita belajar ilmu nahu. Ada belajar mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Fardu wudu', air sembayang, nasi biryani. Kalau dah kata nasi biryani, kau buat nasi goreng pun tak boleh, nasi apa pun tak boleh, sebab sudah ma'rifah dah nasi biryani. Kalau kita bawa nasi apa pun boleh. Itu nakirah dia panggil. Sebab itu perkataan Arab yang ma'rifah ini tak boleh berbuah dalam lagi. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah, salah. Tak boleh bisu tak ada dalam, sebab su'ul khatimah, jahat kesudahan. Jadi su' tu jahat bersandar kepada kesudahan. Jadi ba tu dengan bisu'il khatimah, tak boleh bisu'il khatimah. Kataan yang dah mudhaf tak boleh ada dalam. Macam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina, tak boleh. Nun tu dah mudhaf ilaih, dah mana boleh ada alif lam sini, fi dinina. Kalau fiddin saja tak boleh na lagi. Wah, ni ilmu nahu sikit lah. Saya pun bukan pandai nahu, boleh lah sikit. Kalau pandai nahu dah mengajar bahasa Arab dah, kawan minta. Banyak kelang kabut. Mana dia pergi? Nawaitu fardal wudu'i, saja aku. Kalau ikut maknanya nawaitu saja aku farda akan fardu wudu'. Saja aku akan fardu wudu'. Kalau lafziahnya begitu. Nawaitu saja aku farda akan fardu wudu'. Jadi tak ada lain dah, tak ada lain lagi. Boleh dipakai. Tak ada lain lagi. Ataupun nawaitu taharata anil hadas. Anil hadasi kalau baca terus. Nawaitu taharata anil hadas, saja aku bersuci dari hadas. Sebab ada alif lam untuk al hadas, boleh pakai wudu' lah tu. Kalau nawaitu taharata an hadasin tak boleh. Ada kecil ke ada besar ke, ni ada alif lam tu. Daripada mula kita nak ambil wudu', cukup nawaitu taharata anil hadas, tak boleh buang alif lam. Alif lam al-hadi tu, janji. Boleh. Jadi apa juga kalimah yang ada di sini kita boleh pakai. Nawaitul wudu'a ke, nawaitu fardal wudu'i ke, nawaitu taharata anil hadasi ke pun boleh. Cuma yang tak ada sini nawaitu raf'al hadasil ashar. Itu panjang sebab kita ni kitab kecil. Dalam kitab besar dia tu. Ustaz, yang kita berwuduk selama hari ni ambil mana ni? Nawaitu raf'al hadasil ashari. Kata li istibahati salati fardal lillahi ta'ala. Ni ambil mana Ustaz? Dalam kitab besar macam itu. Itulah yang sempurna bagi lapas niat bagi wudu'. Yang paling sempurna lapas niat wudu' yang kitab besar tu. Nawaitu rafa'al hadasil ashari li istibahati salat fardal lillahi ta'ala. Fardu, bukan sunat. Saja aku mengangkat hadas yang kecil untuk mengharuskan sembahyang fardu kerana Allah Ta'ala. Sebab wudu' tu fardu wajib. Tak berwudu' tak boleh sembahyang kan? Itu sempurna. Macam puasa, nawaitu shauma ghadin. Kalau kita nawaitu shauma Ramadan, boleh dah. Saja aku puasa Ramadan, tak sebut besok pun tak apa. Nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu an Ramadana. An Ramadani, tak mahu an Ramadana, an Ramadani. Ya, ada sebab tu bagi bawah. Fiqh ni lagi banyak masalah kalau kita cari, ya. Kalau kita nak cari masalah, macam-macam dia timbul lagi banyak huraiannya, banyak bahasannya. Yang keduanya membasuh sekalian muka. Yang pertama dah selesai wudu', niat, ya. Dah kita tahu niat, jadi tak payahlah susah-susah. Kita dah mengaji, dah tahu niat. Dia tak payahlah orang kata sampai nak tepuk merah mata kan. Sudah. Kita dah mengaji, dah tahu dah. Tak. Ambil je air ke, tahan paip ke, shower mengalir ke, letak muka begitu, air lalu kat muka, niat wudu', dah sah dah. Tak payahlah nak sebut saja aku mengangkat hadas yang kecil. Kalau sebut pun sah juga, dah ada disebut, ya, tentulah sah. Yang hadir pun dah sah, apatah lagi kalau disebut. Yang kita sebut tu sudah tentulah hadir dalam hati, tidak macam mana nak sebut, ya tak? Kita nak sebut dalam hati, mesti dia dah hadir dalam hati. Yang hadirnya tu dah niat dah. Kalau sebut lagi kuat lah dia, tak salah lah. Lepas tu kalau usali pun saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat, Allah, tak salah sebab yang kita sebut tu benda tu dah hadir dalam hati, baru kita boleh kata-katakan dengan hati. Yang kita kata-kata tu dia dah ada dalam hati. Yang ada dalam hati itulah niat.
Sebab tu tak salah kan kalau kita sembahyang. Allah saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Taala. Oh, panjang tu sebab nak sebut satu-satu. Tapi sah lah sebab ada yang kasat dalam hati tu, ada yang kasat tu lah kamu zahirkan menjadi kata-kata hati. Sengaja dalam hati tu kamu jadikan dia kata-kata hati. Jadi sengaja dalam hati tu lah niat. Sebab itu terpakai. Selama hari ni ustaz saya sembahyang pakai itu, tak sah ke? Sah, sebab itu dipakai juga niat. Tapi itu susah. Susah nak kena sebut satu-satu. Kadang-kadang tak tui sebab terbalik. Bila terbalik tak tui, ulang balik. Tu yang teruk tu. Yang keduanya membasuh sekalian muka dan had panjangnya barang yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya dan kesudahan dagunya. Yang kedua basuh muka, panjangnya semua kita tahu tempat tumbuh kepala. Tumbuh rambut di kepala. Kawasan mana yang rambut tumbuh ni kan? Itu dia punya sepadan tu. Yang rambut tumbuh tu kepala, yang tak tumbuh rambut tu dahi kan? Jadi untuk nak basuh muka, rambut mesti basuh. Sebab kalaulah tanah sawah kita ni batu penggan, batu sepadan, kami kata batu penggan. Untuk nak menghabiskan keseluruhan tanah kita ni, kita tajak. Ni katakan ni lain putih ni, yang ni tanah orang, ni tanah saya. Kalau saya nak habiskan tanah saya, semua rumput saya tajak, saya mesti tertajak tanah orang. Kalau tidak, tak habis ni. Nak habis semua tanah kita, tanah orang mesti kita tajak baru habis tanah kita kan. Nak habis semua muka terbasuh, rambut mesti terbasuh ni. Selagi rambut ni tak terbasuh, muka tak habis. Tak? Makna leher mesti terbasuh. Sebab sempadan antara dagu dengan leher ni, dagu ni muka. Yang L ni yang L ni muka ni, yang bawah ni leher. Leher mesti terbasuh baru habis muka terbasuh. Sebab ada yang basuh saya tengok sini tak kena. Sah. Tambah kalau janggut punya saya ni kan, terpaksa ambil satu air ni. Sebab ni jarang ni, boleh nampak lagi. Jadi kalau saya basuh muka, terpaksa saya satu cedok pula untuk seluruh janggut ni supaya rata air di bawah janggut. Kecuali janggut tengok sini kulit tak nampak. Janggut tebal kan, orang tengok tak nampak kulit, itu memadai lalu atas saja. Jadi orang ada janggut ni untunglah, ambil uduk banyak pahala. Ada lebih kan beda ni tadi. Lepas tu selat lagi. Dah berapa kali nak cukur dah ni. Tengok-tengok makin krekot lah, makin putih lah nak cukur. Pisau lipat saya tu RM208 ke saya beli. Tak pakai pisau jilid, lipat bak you sikit. Memang kalau sekali asah pun setahun tak tumpul. Sebab tu lah pisau pun mahal, tajam, sedap je, cukur tak sakit dengan licin je. Mula nak cukur, bila aku cukur pula, fikir pula aku ni laki-laki, tak cantik kalau ayam jantan tidak berbalung. Tahu balung ayam? Ayam jantan kalau tak ada yang merah tu mana cantik kan? Kalau singa jantan tak ada gerbang, mana ada hebatnya singa? Kalau rusa tak ada cabang tanduk, mana hebatnya rusa? Jadi kalau orang lelaki ini tak ada hebat di sisi malaikat, di sisi manusia lain. Di sisi Allah, di sisi malaikat, di sisi Rasul. Kehebatan orang lelaki kena simpan lah. Saya suruh tu kalau tuan-tuan simpan, saya dapat pahala. Setiap kali wuduk tu kan dapat pahala dah. Setiap kali wuduk. Setiap kali wuduk sunat sapu janggut. Kalau jarang wajib dapat pahala wajib. Bila tebal tu sunat dah dapat dah. Kemudian selat-selat lagi. Kalau jarang kita menyelat wajib, dapat pahala wajib. Siapa yang nak rebut akhirat lah, yang tak rebut tu lain lah kan. Tak rebut akhirat adalah sunat, dia kata. Kalau tak rebut, yang rebut akhirat walaupun sunat, walaupun 1 sen. Orang yang tahu nilai duit 1 sen, kalau 10, dah 10 sen. 10 sen dah RM1. Orang yang ahli ekonomi 1 sen dikira juga. Itu duit. Macam Islam Azhar itu kan, macam semua video itu je. Islam Azhar itu misal video itu jamu itu tak ikut sunnah. Sunnah jangan, misal tak boleh lepas bibir. Haram tak? Tak haram. Tak. Melebihi pada bibir. Makruh saja. Oleh kerana dia masuk dalam, walaupun masuk hukum makruh, jangan kata haram. Haram berdosa.
Makruh saja, tidak haram. Mana dia pergi ni? Dah 40 minit dah, tinggal 5 minit lagi, 45 minit nak berhenti. Dan lebarnya daripada anak telinganya kepada anak telinganya. Daripada anak telinga kepada anak telinga. Anak telinga ni, telinga pun beranak. Bila pula dia bunting, kita tahu beranak kan? Anak telinga. Itu bahasa kan, bahasa kita tak sepertikan lah. Anak tekak, anak mata kan? Jadi dia punya lebarnya ini sepadan dia. Mana terbasuh anak telinga ni. Untuk menghabiskan lebarnya, anak telinga mesti basuh. Habis. Dan jika ada bulu di dalam had muka, sama ada jarang atau lebat, wajib menyampaikan air kepadanya. Dalam kawasan muka, kalau ada bulu, jarang ke, nipis ke, tebal ke, lebat ke, wajib menyampaikan air seluruh bulu dan kulit yang di bawah bulu. Kawasan muka. Mana kalau di sini ada bulu ke, di dahi ada bulu ke, kat hidung ada bulu ke, wajib walaupun tebal. Kawasan muka ni ada bulu. Sama ada jarang atau lebat, wajib menyampaikan air kepadanya serta dengan kulit yang di bawahnya dalam kawasan muka. Dan ada pun janggut laki-laki. Jadi ni dan ada pun ni janggut laki-laki. Janggut laki-laki ni dia tak kata bulu, dia kata janggut. Tu terkecuali tadi. Adapun janggut laki-laki dan 2 tali tudungnya. 2 tali tudungnya. Kalau orang pakai tudung kan dulu terendak tu. Tahu terendak ke? Orang tua kata terendak. Orang Melaka kata apa? Sama juga kot. Yang macam tudung saji tutup kuih tu kan, itu orang dulu. Terendak kan tak? Terendak juga kan? Orang Banjar kata apa? Sangai. Orang Banjar kata sangai tu. Ada lagi cerita kat Banjar ni yang saya ingat lah. Tudung sangai, tudung saji. Melayu kata tudung saji kan. Jadi talinya kan lalu sini. Sebab tu tali tudungnya. Bila kita pakai terendak, talinya lalu sini. Jadi yang kita punya ni dikatakan tali tudung. Orang Melayu kata apa ni? Jambang. Orang Utara kata bau. Bau. Orang KL kata jambang. Orang Putih kata seven. Side Eben. Side tu garisan ya. Dan 2 tali tudungnya yang lebat, sekira-kira tiada kelihatan kulit yang di bawahnya, memadalah basuh zahirnya. Jadi yang terkecuali ni jambang dan janggut dan misai, kalau dia lebat memadai dibasuh luarnya saja, zahirnya. Tidaklah kulit yang di bawah jambang dan misai janggut tadi. Bersalahan yang jarang, sekira-kira kelihatan kulit yang di bawahnya, maka wajib menyampaikan air kepada batinnya dan kulitnya. Kalau jarang kan wajib. Misai pun jarang, janggut pun jarang, ini jambang pun jarang, bau kata orang Utara pun jarang. Wajib basuh sampai ke dalam, keseluruhan janggut tadi sampai kulitnya wajib dibasuh kalau yang jarang. Bersalahan janggut perempuan, manalah tahu perempuan pula tumbuh janggut. Ada ke orang perempuan janggut? Ada. Janggut. Bersalahan janggut perempuan dan khunsa dan tali tudung keduanya. Jadi kalau perempuan ada jambang, perempuan ada janggut, perempuan ada misai, manalah tahu. Mula-mula nak buat lelaki kot, lepas tu macam mana tukar jadi perempuan. Kita mana tahu tu. Tapi Tuhan tak buat kerja macam tu kot. Tuhan mana pula pada tersilap. Tak tui, tak ada bagi Tuhan. Cuma ada hikmah yang Allah buat. Ada hikmah yang Allah buat. Rupa laki-laki, perasaan perempuan. Rupa perempuan, perasaan laki-laki. Ada yang Tuhan buat macam ni. Ada yang laki-laki dan perempuan. Sebab Tuhan itu maha bijaksana. Tak banyaklah, sikit-sikit Allah buat begitu. Sikit-sikit. Sebab tu ada orang lelaki, dia kalau dapat pakai perempuan, wah cukup puas dia rasa.
Dia laki-laki tapi dapat memperagakan diri dia sebagai seorang perempuan. Ada pula perempuan kalau dapat pakai seluar jean, pakai t-shirt, oh naik motor besar pula, oh dia rasa oh dah Tuhan buat gitu nak macam mana? Tabi'i dipanggil, semula jadi. Janganlah kita layan semula jadi, kan kita ada akal. Kalau ikut semula jadi, saya balik kampung tengok budak-budak main yoyo pun saya nak main. Malu kat cucu je, Tok Wan. Saya beli seluar jean satu, tengok 501 Levi's, 501 Levi's Wan. Oh, so apa? Expensive macam mana ke? Oh, expensive. Kawan kata, ini expensive Ustaz, mahal ni, RM280 Ustaz baru. Saya pun beli original. Ustaz nak tahu buah baru dia punya original, dia tarik je, zap, terbuka butang. Tu dia punya hebat. Butang ni besi kan, tak payah buka satu-satu, dia pegang zap, terbuka 5 butang original. Saya beli balik, menantu ambil. Abah nak pakai seluar jean, kata dia ambil balik. Abah nak pakai seluar jean, nak letak ke mana seluar jean abah ni, kata dia balik. Seluar jean pun tak boleh pakai, yoyo pun tak boleh main dah. Ini nak beli mountain bike ni, dah tanya kawan tadi 1,300 basikal. Saya nak beli basikal bukit ke, nak beli basikal BMX. Ini BMX budak-budak punya Ustaz. Ustaz kena bukit punya. Sebab saya duduk bukit kan, Kuang. Saya kata ada tak yang mahal? Ada Ustaz, 5,000 ada. Amboi, 5,000 basikal. 20,000 pun ada punya basikal. Kita ingat murah lah. Kenapa Ustaz nak beli? Saya kata aku nak jogging pagi-pagi, jalan kaki, jemu kan, nak naik basikal pula. Itu nafsu kan? Nafsu. Mana dia pergi ni? Semua mountain bike semua masuk sana sini ke? Bukan apa tu, muka je tua, janggut je tua, dalam tak tua kan. Dalam tak tua. Tengok kena basikal cantik, basikal yang ada gear, yang ada disc brake kan. Ada sober apa semua. Kawan kata Ustaz kalau tercekak brake depan kuat, menongging Ustaz, ponggong naik dulu kata dia. Saya dah kena kata dia. Sebab dia ada sober tu kan. Mana dia pergi ni? Perempuan ada janggut tadi. Perempuan ada janggut, ada misai. Perempuan kalau dia berjanggut ataupun bermisai ataupun ada side ebonnya, jambang tadi, maka wajib menyampaikan air bagi kulit keduanya dan jika lebat sekalipun. Jadi kalau perempuan macam ini, dia wajib basuh seluruh janggutnya tadi sampai ke kulitnya, seluruh dia punya jambang sampai ke kulitnya. Sebab perempuan jarang-jarang macam itu. Dan laki-laki kebanyakan begitu. Kebanyakan laki-laki semua ada janggut kan? Mana ada laki-laki tak ada janggut? Cuma kenapa tak simpan? Jarang lah Ustaz, malu. Hai, bidadari senyum tengok walaupun jarang, kamu malu kat siapa ni? Malu ke bidadari ke? Nak simpan janggut dia kata malu sebab tak jarang ni, tak rapat, jarang. Rugi kan? Kerana nadir perempuan jarang-jarang yang ada berjanggut dan bermisai. Jadi takdirnya kalau ada misai dan janggut, kena basuh misai dan janggut sampai ke bawahnya. Dan setiap urat janggut tadi kena basuh. Sebab jarang-jarang begitu. Dan sunat dihilangkan dia dengan dicukur. Maka dia cukur sunat. Orang lelaki makruh kan? Itu paling ringan makruh. Yang beratnya haram. Empat mazhab tau. Syafi'i pun kata haram. Cuma dalam mazhab Syafi'i, bukan Syafi'inya. Cukur janggut. Sebab tu jangan cukur. Buat apa cukur kan? Tangan nak je cukur. Saya dah cukur ke tak jadi. Bila saya cukur rumah abah tak ada janggut tak lawa lah abah. Dah berapa puluh tahun abah ada janggut. Nasib baik orang rumah kata saya tak ada janggut tak lawa. Kalau dia kata abah tak ada janggut lawa, alamak cukur lah. Ada saya cukur tu sekali kan, abah tak ada tak lawa lah abah. Sebab abah dah berapa puluh tahun katanya berjanggut. Daripada saya kerja tukang kebun lagi dah janggut. Bukan kata saya kerja masjid je. Dan barang sebagainya. Jadi perempuan tadi sunat cukur dan barang sebagainya. Bukan cukur je. Apa cara pun sunat buang dia, cabut ke, cukur ke. Dan tak dapat tiada serta dengan membasuh itu, membasuh satu suku daripada kepalanya dan tengkuknya dan barang yang di bawah dagunya. Jadi tak boleh tidak. Yang dia basuh muka tadi macam cerita tadi, satu suku mana sebahagian kepala, sebahagian leher, sebahagian anak telinga mesti terbasuh.
barulah habis keseluruhan muka dibasuh. Saya tengok kadang-kadang ambil duduk siku tak sampai kan. Tapi yang jenis macam ini dia tak duduk mengaji. Bila dia mengaji dia cabut, dia sibuk, banyak bisnes dia lah gitu. Sembayang kesian kan. Kita nak tegur takut penumbuk dia sampai. Kita tengok mata merah dia tak berani lah. Saya kenal orang yang badan ni. Dalam kitab apa tu ada. Kalau orang kurus bentuknya macam ni, kalau orang gemuk bentuknya macam ni. Itu memang mula tak bunyi, tangan sampai selalu. Ini yang susah. Jadi kita nak tegur pun, ni kan tangan dia sampai dulu, suka tangan dia panjang pada kita pula. Tengok, tangan kau panjang pada aku mana boleh kan? Ha? Dan ketiganya membasuh dua tangannya. Rasa cukup malam ni dah. Ada 10 minit lagi sejam tu. Jadi saya bagi 10 minit kalau ada yang nak bertanya. Kalau tak ada, untunglah saya. Tak, dia masa berkumur, dia ingat masa dia berkumur tu serta dengan basuh muka. Jadi yang dia basuh masa berkumur tu terpakailah sebab ada ingatan serta basuh muka. Bukan makna masa berkumur tu sertakan dengan basuh muka. Dia masa berkumur tu dia ingat dia berkumur tu serta dengan basuh muka. Jadi yang bibir terbasuh tu dia kena basuh muka lah tu. Sebab ada ingat kumur dan basuh muka. Boleh pakai. Tapi tak disuruh pun kita niatkan kumur dan basuh muka. Kita asing-asing yang terbaik. Berkumur dan sertakan berkumur dengan sedut air ke hidung. Itu nanti dalam sunat-sunat uduk. Sunat uduk kita sertakan satu cedok tu dengan kumur dan ke hidung. Kalau kita asing-asingkan tu boleh juga. Tapi yang afdalnya satu cedok tu dengan kumur dan naikkan ke hidung. Boleh? Yang pertama iaitu apabila kita tengah sembahyang itu handset kita bunyi, maka kita memberhentikan sembahyang kita, adakah hukumnya? Sama kan? Maksudnya kita sengaja Tahu. Kadang-kadang di tengah sembahyang anak dia menangis, dia ambil dia pangku dulu kan. Di Mekah banyak tengah. Adakah haram atau dosa? Yang kedua, di manakah anggota sujud yang sebenar di dahi tadi, yang sujud yang sebenar, anggota sujud yang sebenar kan, yang dahi memang luas kan, tapi yang sebenar anggota sujud kita yang sebenar. Dua soalan saja. Yang pertama, dia tengah sembahyang handset berbunyi, itu tidak membatalkan sembahyang asal jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Dan jangan dia berpaling yang dia sedang sembahyang kepada dia bukan sembahyang. Tapi kalau dia berhenti handset tu, dia ingat dia dah tak sembahyang, batal. Maksudnya batal tadi tu memberhentikan sembahyang dan jawab. Jadi maksudnya memberhenti dengan sengaja. Oh, memberhentikan sembahyang, bukan berhentikan handset. Memberhentikan dengan sengaja. Tengah sembahyang tiba-tiba handset bunyi, berhenti sembahyang. Ada hukum haram. Kalau sembahyang sunat harus. Yang wajib. Kalau sembahyang fardu hukumnya haram. Senang je. Tengah sembahyang ni tak boleh berhenti. Kecuali kalau kita tak berhenti, orang tu binasa. Kita tengok orang nak kena bunuh ke, atau ular nak petok orang, kita tengah sembahyang, dia tak nampak ke belakang, itu kita boleh berhentikan itu. Yang lain tak boleh, kecuali sembahyang sunat. Haram hukumnya. Itu ada dalam Sabilal Mu'tadid. Kemudian yang dikatakan anggota sujud tadi, salah satu daripadanya adalah dahi. Dia sujud mutamad tu tidak ada khilaf. Sebab Quran dah kata, hadis kata sujud 7 anggota kan. Dahi, 2 telapak tangan, 2 kepala lutut, 2 perut, jari kaki. Perut, jari kaki, mana-mana jari tak apa. Bukan kepala, perut. Yang dikatakan dahi, sekurang-kurangnya setengah dahi mesti kena lantai. Itu syarat sujud banyak, nanti kita akan sampai tu. Syarat sujud 7 anggota mesti kena lantai. Dahi tak boleh berlapik. Berat badan ditanggung oleh dahi, bukan tangan. Hendaklah diberatkan dahi. Kalau letak kapas, kempis ditekan oleh dahi. Kalau tak kempis, tak sah. Mana tak boleh cicah-cicah saja. Jadi yang seakmalnya, badan kita adalah ditahan oleh dahi daripada jatuh, bukan tangan. Tangan tetapnya saja. Jadi, dan sekurang-kurangnya setengah dahi kena. Mana kalau kita sujud, tersujudlah atas buju papan gitu kan, sikit je, tak kena setengah, tak sah. Setengah dahi kena tempat sujud. Mana nak tahu kita tersujud atas benda macam tu, tak, dahi tak setengah, tak sah. Atau tersujud atas kepala paku, lekat atas kepala paku je. Surah dia punya lantai papan kan, kepala paku timbul, sujud-sujud kena kepala paku ni, tak sah. Setengah dahi.
Banyak tu dalam bab sujud nanti. Saya ada terbaca hadis tu, dia kata anggota yang sebenar dahi untuk sujud dia kata antara dua kening. Antara dua kening. Betul. Antara dua kening. Kerana di sini yang tengah-tengah yang anggota yang sujud yang sebenar. Pasal kening yang itu dia panggilkan dia yang sebenar. Saya tak jumpa. Yang saya baca dalam kitab, dahi mesti setengah dahi. Maknanya kalau ada seurat rambut yang terlintas di dahi, tak sah sujud. Kalau kita ambil pada kita, India lebih pandai pada kita, dia tahu titik dahi. Dia lebih pandai pada kita dia. Antara titik dahi dia. Itu lain cerita tu, dia ganti mata dalam tu. Ada lagi? Basuh dengan air tidak macam tayamum. Tidak mesti dengan sekali basuh untuk rata satu muka, tidak. Sunat kita katakan satu air untuk rata sekali basuh muka, tak ada. Sebab wajibnya basuh muka seluruh muka. Sekali ke, dua kali ke, tiga kali, selagi tak rata dikira sekali basuh. Jadi dan tidak pada sunat dengan basuhan yang pertama tu sekali rata satu muka, tak ada. Jadi tak perlu nak tunjuk ustaz kena buat macam ni, tak ada. Cuma sunatnya basuh dari atas turun ke bawah. Kalau bawah ke atas pun madai. Kalau siku tu basuh dari sini turun ke sini. Kalau dari sini ke atas pun boleh. Tapi afdalnya dari sini ke ada cara dia. Bukan mana sekali macam kita tayamum nak rata semua, tak. Boleh kan? Saya nak tanya bab kasar apa boleh, kerana kita mazhab Syafi'i ini jamak kan. Tapi kalau ikut mazhab lain memang dia kasar lah. Misalnya kalau Syafi'i dah, saya tanya Syafi'i. Misalnya kita dalam perjalanan tapi kita tak nak jamak, kita kasar. Masuk je waktu asar kita kasar aja. Dan masuk waktu maghrib kan kita kasar juga. Ada maghrib memang tak ada kasar. Isyak kan kita kasar. Tapi tak boleh jamak. Boleh tak dalam Syafi'i? Kalau kita tak nak jamak, kita kasar. Macam mazhab lain-lain. Dia ni panjanglah cerita jamak dan kasar ni. Adapun musafirmu itu kalau dua marhalah, tak lebih tiga, tak sampai tiga, dua je, dah boleh nak jamak dan kasar. Harus menjamak dan mengkasarkan sembahyang musafir yang jauh lebih daripada dua marhalah. Tapi kalau lebih daripada tiga marhalah, nampak tak? Dua marhalah, afdalnya kamu jamak saja tanpa kasar. Dua marhalah. Tapi kalau lebih daripada tiga marhalah, jamak dan kasar. Itu hukum dia. Dapat, bukan sunat. Daripada awal lagi dia dah harus. Afdalnya bagi musafir yang tiga marhalah lebih, dijamak dan kasar. Adapun bagi dua marhalah tak lebih tiga, dijamak saja tanpa kasar. Adapun hukum harus, setiap musafir yang dua marhalah harus jamak dan kasar. Nak kasar saja boleh, nak jamak saja boleh, nak jamak kasar pun boleh, asalkan musafir dua marhalah. Boleh? Boleh faham ke ni? Kita maksudnya kita tak boleh dibuat. Kalau kita dah musafir dua marhalah, 56 batu, nak jamak dan kasar pun boleh, nak jamak saja pun boleh, nak kasar saja pun boleh. Syaratnya musafir dua marhalah. Cuma afdalnya kalau tiga marhalah lebih, jamak dan kasar. Kalau kurang daripada tiga marhalah, dua marhalah saja, dijamak saja tanpa kasar. Itu afdalnya. Sunat tak ada dah. Boleh. Tidak dibolehkan kasar je lah, kalau kita nak jamak lah. Misalnya Nak kasar boleh, nak jamak pun boleh, nak kasar jamak pun boleh. Tiga-tiga ni boleh. dalam mazhab Syafi'i lah. Saya pun tak baca mazhab Hanafi sebenarnya. Pasal selalu kita bahas, selalunya kita ni Syafi'i, kita selalu buat jamak dan kasar selalu. Dua marhalah tadi mana dah boleh dah. Yalah, Nak jamak saja boleh, nak kasar saja pun boleh. Dan nak jamak dan kasar selalu. Yang jamak dan kasar ni tiga marhalah. Maksudnya kita misalnya jauh lah kan. Kita misalnya tak nak jamak, tak nak kasar aja. Maksudnya kita nak kasar aja. Kalau tak jamak dan kasar, mana hukumnya makruh? Kita dah musafir dua marhalah, kita nak buat sembahyang biasa, tidak jamak ataupun tidak kasar, hukumnya makruh. Sebab ini satu kelonggaran yang disuruh kita ambil. Tarakhus ini, sembahyang jamak dan kasar dipanggil tarakhus. Satu kelonggaran yang Allah beri bagi orang musafir. Jadi kalau kita tak ambil, kita sombong. Adapun puasa Ramadan, kalau kita musafir boleh meninggalkan puasa ataupun kita sakit, tapi tak disuruh tinggal. Walaupun sakit, selagi tidak mudarat, disuruh kita puasa juga. Ataupun musafir, walaupun kita boleh tak berdosa, tak puasa,
Tapi disuruh kita puasa juga, sebab bila kamu tinggal puasa yang kamu tinggal tu seumur hidup pun kamu puasa, takkan kamu dapat balik yang tertinggal itu dia punya nilai pahalanya. Sebab tu orang yang tahu musafir pun dia puasa juga, sakit pun dia puasa juga, kecuali mudarat baru dia tak puasa. Sebab satu hari puasa tu 140,000 rakyat kita. Isteri seorang bidadari Ainun Jariah, dia punya khadam-khadamnya 70,000 bidadari punya, 70,000 kita punya untuk satu Ramadan. Bila kamu tinggal satu Ramadan, kamu takkan boleh ambil lagi satu Ramadan ini. Tahun depan Ramadan yang lain pula. Bila kamu qada, yang ini tak ada. Kelebihan yang puasa Ramadan fardu ni tak ada dengan qada. Sebab itu tak digalakkan meninggalkan, walaupun boleh tinggal. Yang jamak qasar tadi digalakkan buat sebab Tuhan bagi, kenapa tak buat? Dan tidak ada yang kurang kalau kamu jamak dan qasar. Yang tadi kalau kamu tak puasa, mana kamu telah hilang satu Ramadan. Yang ini kamu jamak pun waktu tak hilang, sebab dua waktu Allah cantum jadi satu. Yang ini kalau qasar pun yang 4 jadi 2, yang 2 tak hilang sebab Allah dah beri. Sebab kamu musafir dikurangkan yang 4 kepada 2. Masih ada sembahyang, jadi sembahyang ni tak hilang. Yang puasa tadi kalau tak puasa, satu Ramadan telah hilang. Orang puasa 30 hari, kamu tinggal 29. Yang satu hari nak ambil di mana lagi, dah hilang, walaupun tak berdosa. Lepas tu kita kata keistimewaan musafir. Berapa hari dia dikira musafir yang kita boleh kira jamak dan qasar? Oh, itu panjang ceritanya di depan. Dia musafir ini, sekurang-kurangnya kita nak pergi satu tempat tu, kita tahu tak lebih daripada 3 hari. Mana sampai ke sana 3 hari itu musafir lah. Kita pergi satu tempat, kita tak tahu berapa hari nak duduk, dalam 3 hari musafir. Tapi kalau kita pergi satu tempat nak duduk seminggu, sampai je sudah bukan musafir lagi. Dalam perjalanan tu musafir lah, sampai je habis. Panjang cerita dia tu. Sebab jamak dan qasar ni kita kena tahu musafir, dia dibolehkan bagi musafir. Adapun sembahyang jamak boleh bagi kerana sakit, boleh bagi kerana berjemaah. Kalau kita sakit kan, dah nak apa, kita boleh jamak asar dengan maghrib, asar dengan maghrib lah, asar dengan zuhur, maghrib dengan isyak. Kerana sakit kita boleh dua sembahyang ni kita jamak. Orang yang sakit kan, sebab nak buat satu-satu. Jadi musafir pun boleh, apatah lagi sakit, Allah beri. Sembahyang jamak saja, bukan qasar. Jamak untuk kerana hari hujan nak berjemaah, jamak saja, bukan qasar. Mana zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Tapi boleh jamak, lepas sembahyang maghrib buat sembahyang isyak. Itu kerana hari hujan atau kerana sakit tadi. Jadi maknanya sembahyang jamak ni dia ada 3 kelakuan: dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dalam keadaan hujan. Sembahyang jamak, sembahyang qasar lain. Sembahyang qasar hanya ada bagi musafir, tidak ada bagi sakit dan tidak ada bagi hujan. Boleh? Saya nak apa ini Mutul Badrin ni, apa dalam kepala. Itu pun periksa tak lulus. Tak lulus periksa. Gezam betul Mutul Badrin tak lulus dalam kepala, terlalu confident. Tentang jamak takhir ni, keistimewaan jamak takhir. Jamak takhir, adakah kita nak memuliakan sembahyang yang punya waktu itu ataupun yang kita tinggal itu? Wah, ini dah cerita sembahyang jamak ni dah detail lah dah ni. Takhir pasal kurang, takhir ni kurang. Jamak takhir Dia ada syarat tu. Bagi jamak takdim ada 4 syarat. Tadi kan soalan tu jamak takhir. Jamak takhir 2 syarat saja. Kedua-dua sembahyang ini mesti dikerjakan dalam waktu, dalam musafir. Waktu dalam musafir. Mana sembahyang zuhur dan asar tu kita dalam musafir, syarat yang pertama. Yang keduanya, jamak takhir ni dalam waktu zuhur tadi kena ada niat mengatakan sembahyang ni kita nak buat dalam waktu asar. Itu 2 syarat saja. Nak mana dulu pun tak apa. Cuma sunat ikut tertib waktu. Sunat saja buat zuhur dulu kemudian asar. Jadi kalau orang tengah sembahyang asar, kita nak buat asar sama tak apa. Dan boleh pun kita sembahyang zuhur berimamkan asar, tak payah pun nak asar dulu. Sunat kita ikut tertib waktu. Imam sedang sembahyang asar kan, kita masuk sembahyang zuhur berimam asar, tak apa. Cuma makruh kita sembahyang fardu berimam sembahyang sunat. Ini dia fardu. Kita sembahyang fardu berimam imam sembahyang sunat, makruh hukum dia. Ini imam sembahyang asar, kita sembahyang zuhur, ikut aja lah. Imam sembahyang qada, kita sembahyang tunai. Imam kita tunai imam qada, boleh belaka. Sama-sama fardu. Boleh? Baik. Dia dekat sejam dah lebih dah. Kira betul ustaz ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Banyak-banyak ya. Tak apa ilmu.